Bismillah, alhamdulillah. Muka surat berapa Kak Tun? Lupa pula. 682. Buku lain pinjam, lupa buat. Okay, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang menjadikan kita di antara hamba-hambanya yang masih lagi diberikan ruang masa untuk kita menuntut ilmu. Dan alhamdulillah, keruangan masa inilah yang kita carikan. Ya Kak Fazlin, lalu sibuk, alhamdulillah datang balik. Okey. Inilah dia ya. Nikmat lapang sebelum sibuk, nikmat sihat sebelum sakit, dan nikmat apa lagi yang Allah bagi, gunakanlah sebaik-baiknya. Jadi kita sambung balik pelajaran kita, muka surat 682. Okey. Ini berkaitan dengan tajuk yang besarnya, ialah membersihkan suasana rumah dari mempunyai gambar-gambar dan patung-patung, kerana ianya satu benda yang terlalu berat. Kadang-kadang ibu-ibu ya, kita terpaksa mengorbankan hawa nafsu kita ataupun apa yang kita nak sebut, kehendak kita apabila bertemu dengan dalil-dalil, kerana ianya satu benda yang sukar kadang-kadang ya. Itulah nama dia mujahadah. Ya, mujahadah, kita berjuang, yang mana hawa nafsu kita tundukkan. Bukanlah kuat itu, kata pepatah Arab ataupun dalam hadis pun ada menyebutkan, bukanlah seseorang kuat itu ialah kuat apa dia? Bergusti, dia bertumbuk. Tetapi kuat itu apabila dia dapat menahan marahnya. Maksudnya mujahadah, menentang hawa nafsu. Ini nampak kuat, masya-Allah, angkat berguni-guni, angkat berkilo-kilo, angkat kereta, angkat semua gajah, semua diangkat. Ya, tiba-tiba masuk subuh nak angkat selimut tak larat, nak angkat mata pun tak larat. Okey. Itulah mujahadah melawan hawa nafsu, memerlukan kekuatan. Dia akan menjadikan percaturan kita ialah kehendak kita yang biasa kita buat, macam mana kedudukannya. Orang yang memahami konsep beriman kepada Allah dan Rasul, sami'na wa ata'na, dia boleh buat. Kami akan akur apa yang Allah katakan, kami akan akur apa yang Rasul katakan, tanpa banyak bicara mengapa, kenapa. Itu tak ada dalam istilah orang yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Kenapa, mengapa ya, hikmah kemudian berlaku. Baik. Satu kisah di mana Aisyah pernah membeli sebiji bantal kecil yang mempunyai gambar-gambar. Sebelum Rasulullah hendak masuk ke dalam rumah, baginda terlihat bantal tersebut dan terus tercegat di hadapan pintu. Wajah baginda serta mata menjadi merah padam. Aisyah apabila melihat sedemikian, dia mula perasan bahawa Rasulullah telah membenci suatu. Lalu dia terus berkata, "Aku bertaubat kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi apakah dosaku?" Jawab baginda, "Apa kenanya dengan bantal ini?" Aisyah menjawab, "Sebenarnya saya yang membelinya supaya awak dapat duduk dan bersandar padanya." Baginda kemudian menjawab, "Sesungguhnya orang yang melukis gambar ini pasti akan diazab pada hari kiamat kelak, dan dikatakan kepada mereka, hidupkanlah apa yang telah kalian ciptakan itu." Selanjutnya baginda bersabda, "Innal baital ladzi fihi sur la tadkhuluhu al-malaikah." Sesungguhnya rumah yang mempunyai gambar-gambar yang bernyawa tidak akan dimasuki oleh para malaikat. Okey. Kita telah membahaskan tentang gambar-gambar ya. Rasanya kita dah terangkan apabila di antara sahabat yang balik daripada Habsyah menceritakan bahawa di sana gereja-gereja terlukisnya gambar-gambar. Apa yang dilukiskan termasuk gambar Isa kononnya, gambar Maryam, gambar malaikat-malaikat. Rasulullah menyebutkan dalam hadis juga, sesungguhnya mereka ini akan, orang yang melukis gambar itu akan dibangkitkan di hari kiamat ya, dikenakan azab yang seberat-beratnya. Kenapa? Kerana menyuruhkan hidup gambar yang dilukis. Dan qaul itu ulama mengatakan semua gambar patung dah clear dah, gambar yang dilukis adalah tidak dibenarkan syarak. Kita tak sebut haram, kok kerah hangat, tidak dibenarkan syarak. Bunyinya lembut tapi sama je makna. Ha?
Itulah masalahnya. Ya. Masalah dia, kalau nak nanti kita akan lihat, kalau nak juga lukis daripada Ibnu Abbas kalau tak salah. Okey. Ini masalah lukis. Okey. Masalah gambar, okey, gambar yang biasa kita lekat, macam mana pula gambar kita lah, gambar biasa lekat. Gambar kita yang tangkap besar-besar kita buat, ya. Lebih besar daripada badan kita yang hakikat ni. Kita tampal. Kita katakan tak usahlah. Kerana dia bila naik ke atas ketinggian, maka seolah-olah dia anggap mengagungkan. Simpanlah. Nak juga simpan dalam album habis cerita. Ya. Simpan dalam komputer, simpan dalam tu. Itulah paling kurang. Kerana masalah gambar terlalu bahaya. Kadang-kadang kita letakkan gambar kita pada Facebook. Tak apalah, itu satu bab juga. Bukan kata tak apa, leceh lah. Lepas tu tangkaplah gambar besar-besar, letak dalam internet kita ke, dalam apa jugalah. Datang orang ambil gambar kita, kepala kita, badan orang lain. Yang macam mana yang dibuatkan. Yang timbul fitnah, berbagai-bagai fitnah. Itulah masalahnya. Yalah, mungkin nak tunjuk kot. Tapi kita katakan tak payahlah. Nak tunjuk, oh saya pernah duduk kat Amerika, cik. Nak tunjuk kat mana lagi? Okay, tak payahlah. Fotografi sebagai profession. Itu pun masalah juga, ya. Banyaklah masalah yang perlu kita teliti. Boleh kalau nak jadikan itu semua, tapi berhati-hatilah supaya ianya tidak digunakan salah penggunaannya, ya. Maksudnya terutamanya dalam bab gambar, dalam siri rawatan Islam sebenarnya kita katakan elakkanlah, ya. Elak, kerana dia boleh melengkapi ciri-ciri orang nak melakukan sihir, ya. Yang Mak Meah ni letak gambar dekat Facebook full satu badan. Pak Mat ni Allah sukanya Mak Meah ni kan. Dia pula yang Mak Meah ni pula jenis tak kira potong kuku di mana-mana, disepahnya. Datang Pak Mat ambil kuku Mak Meah ni, ya, nak buat sihir. Melengkapi ciri, gambar ada, kuku ada, macam Rasulullah rambut ada, disihir. Kan? Yang Mak Meah apa pasal berdebar-debar teringat Pak Mat ni tiba-tiba, kan? Kawan dah jampi, Mak Meah berdebar, ingat Pak Mat. Ini kes-kes sihir yang macam ni kita elakkan. Gambar nampak begitu tapi kesannya terlalu besar. Okey, jadi elakkanlah. Suka sangat simpan je lah, ya. Yalah, nak tunjuk kat tok nenek, cucu cicit kita nanti, inilah gambar nenek muda-muda dulu kan. Kita mulalah perasan tunjuk gambar kita yang cantik dulu. Sekarang dah tua, misalan. Okey. Jadi dalam bab gambar itu masalah yang sedang berlaku, ya. Masyarakat kita terlampau sangat gairah dengan gambar. Kalau masalah patung tu kita dah tahu dah. Patung tu buang je kepala, selesailah masalah, ya. Itu yang kita kata apa dia? Kuih baulu tu di antara ciri-ciri patung. Kuih baulu yang gambar ikan tu. Sedap pula tu ya. Pasal dia masalahnya pasal buatlah kuih gambar bunga, gambar tak apa. Tapi tang gambar patung tu, gambar ikan tu yang masalahnya. Jadi kalau orang dah hidang, tak apa nak buat macam mana, potong je kepala dia. Okey, kerana apa? Perbuatan ini kalau kita tengok di zaman yang dikatakan masyarakat Arab jahiliah, ya, dia buat patung dari buah tamar, buah apa kan, disembah patung tu. Lepas tu dimakan patung tu. Kan? Apa beza kita? Cuma kita tak sembah, cuma patung tu kita makan. Nak comel lagi pada hari raya, ya, buat jeli agak-agak arnab. Pernah tengok? Tak pernah. Pasal saya kecil-kecil mak saya suka buat. Agak-agak tu arnab besar, lepas tu yang kecil-kecil mata merah lah, comelnya kita pun geram kan. Sebab dulu orang tak belajar. Yalah, orang tak belajar, itulah kita kata maafkanlah. Mudah-mudahan keampunan Allah tu ada. Cuma yang kita lah sekarang, ya. Itu belum lagi hantar mempelai, hantar kahwin dengan tu dia. Ya, gambar tu dia. Dengan gambar apa, burung meraknya apa semua kan. Itulah masalahnya. Shape binatang lah. Leceh sikit lah. Okey, dah sekarang tak payah je lah buat. Buatlah, kalau nak buat juga, buatlah KLCC ke, kan. Buat besar sikit.
Okey, baik. Jadi ini di antara perkara yang berkaitan dengan gambar tadi. Dalam riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, sesungguhnya para malaikat tidak akan masuk mana-mana rumah yang di dalamnya patung-patung dan gambar-gambar. Ketahuilah bahawa sesungguhnya pengharaman ini meliputi semua jenis patung dan gambar, sama ada lukisan tangan, apalagi alat perakam gambar seperti kamera. Okey. Baik. Imam An-Nawawi telah berkata pengharaman ini tidak ada beza langsung sama ada ia berbentuk rekaan tangan atau hanya bayangan, fotografi. Demikian ringkas mazhab kami Imam Asy-Syafi'i dalam masalah ini. Pendapat ini turut disepakati oleh jumhur ulama yang lain dari kalangan sahabat, tabi'in dan orang selepas mereka seperti Ats-Tsauri, Malik, Abu Hanifah dan lain-lain. Tamat. Maksudnya di sini, masya-Allah, Imam Nawawi sendiri telah melihat satu gambaran bahawa atau hanya bayangan seperti kamera tu. Maksudnya benda ni dah dia boleh nampak dah. Penangkapan secara tangkap gambar dan bukan lukisan. Ya, tajamnya syak pemikiran mereka, pandangan mereka ya. Dikecualikan dari demikian gambar-gambar yang tidak ada hayat roh baginya seperti gambar batang kayu, pohon, sungai, laut, tumbuh-tumbuhan serta objek-objek pejal yang lain seperti batu, salji dan sebagainya. Okey, yang tu tak apa. Buatlah macam mana pun gambar pemandangan, lagi cantik kan, gambar pemandangan, gambar buah-buahan. Tak, kita hadiahkan kamera kat orang. Kat siapa nak hadiah tebak sini bagi kat saya. Tahulah kita guna. Tak, maksudnya kalau penggunaan tu betul cara tak apa. Macam kita pemberita ataupun ialah mungkin kita katakan kan, penggunaan cara yang betul tu tak apa. Misalan Kak Sabah nak tayangkan pakaian apa fashion baru kan. Ya. Dia tangkap gambar untuk ni tayangan. Itu mungkinlah kita katakan ada kelonggaran. Tetapi kita masih mengatakan masalah muka je, tu je kan. Tu je. Kalau dia nak tayang sekadar baju tak menjadi masalah. Sorry, bab gambar ni, bukan bab ni. Tak menjadi masalah. Okey. Ataupun seorang pemberita ya, dia berita dia nak bagikan khabar berita macam apa yang berlaku di Gaza, terpaksa tangkap gambar tunjuk kat kita macam baru ni apa taik bintang ke apa yang jatuh baru ni kat bumi kan. Meteor tu jatuh, zoom kata 1,000 orang, 900 lebih cedera. Dia nak tunjuk gambar cedera macam mana, hidung aja ke, dahi je ke. Okey, tak apa. Ataupun kanak-kanak hilang, kalau tak tunjuk gambar, orang tak jadi saksi. Ataupun kamera yang dia buat anak tu macam roti canai je apa, baby tu. Ya Allah, macam mana ya, hati kita tak terasa kita tengok la ilaha illallah, jahatnya. Kucing pun kita tak tergamak. Ini kan pula baby tu, la ilaha illallah. Tak tahulah, baru sehari bekerja dah buat perangai macam tu. Nasib baik ada CCTV. Tu pentingnya juga. Ya, kalau tak ada benda-benda macam tu, jadi kita nak bercakap pun tak kena. Kenapalah budak ni menangis, tangan dah patah. Dia tak tahu. Kawan dah dilipat macam roti canai. Zoom kata. Ya Allah. Okey, ada benda yang kita nampak kelonggaran dan ada benda yang perlu dijaga. Ibu-ibu, anak-anak bawah jagaan siapa? Ya. Risau saya. Kak ada ke yang kecil lagi? Dah tak ada dah. Ada. Dah tak ada dah. Ya. Ini kita bagi bibik kan, jaga. Lepas tu dah besar memang perangai pun macam bibik lah lepas tu. Cakap pun bahasa bibik. Hari ni kita tak nak bagi apa masakan sebagai seorang mak, sebagai ibu, sebagai seorang mak. Bagi makan nasi mamak. Dahlah dia rindu mamak aja. Pagi petang malam kat mamak punya. Okey, jadi ibu-ibu, saya rasa seorang ibu lebih baik jaga. Walaupun macam Kak Sabariah, dia ada syarikat apa jahitan dia. Kalau ada baby, letak je baby. Ada lagi baby kecil, tak ada dah. Allah, alhamdulillah. Letak aja dalam tu. Biar kita jaga pun tak apa. Kalau kerja sendiri kan, senang.
kecut perut ya. Saya tengok la ilaha illallah. Orang lelaki yang ialah bukan nak kata keras jiwa dia, tapi tengok macam tu tak tergamak rasanya. Nak buat-buat macam tu. Sa'id ibnu Abdul Hasan rahimahullah meriwayatkan, suatu ketika aku pernah bersama Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, tiba-tiba datang seorang lelaki berkata, "Wahai Ibnu Abbas, sesungguhnya pencarian hidupku tiada lain melainkan kraftangan sahaja, dan akulah yang telah membuat lukisan terhadap semua gambar-gambar." Ibnu Abbas menjawab, "Saya tidak mahu bercakap panjang dalam masalah ini, melainkan saya pernah mendengar Rasulullah bersabda, barang siapa yang melukis gambar-gambar, maka sesungguhnya dia akan diazab oleh Allah pada hari kiamat kelak, dan disuruhnya meniup ruh kepada gambar-gambar yang dilukisnya itu, sedang sememangnya dia tidak boleh berbuat demikian." Lelaki itu kemudian terus merobek-robek hasil tangannya dengan kasar sekali. Lalu Ibnu Abbas terus berkata, "Apalah kamu ni, kalau kamu benci pun tidak mengapa, tetapi tidak ada halangan kalau kamu masih mahu meneruskan kerjaya ini. Apa salahnya kamu melukis gambar pemandangan, pohon-pohon dan benda-benda yang tidak punya roh?" Ya, ini bagi pelukis-pelukis, kalau nak juga melukis, maka itulah cara lukisan yang terbaik. Ya. Yang ke-9, membersihkan suasana rumah dari memelihara binatang anjing. Nah, ini binatang yang disebutnya anjing. Kalau kucing tak apa, ada syaratnya. Okey. Abu Talhah meriwayatkan bahawa Rasulullah telah bersabda, "La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun." Para malaikat tidak akan masuk rumah yang ada memelihara binatang anjing dan gambar. Aisyah meriwayatkan Rasulullah SAW pernah berjanji dengan malaikat Jibril untuk bertemu dalam waktu yang dijanjikan. Apabila tiba-tiba waktu dijanjikan, Jibril tersebut tidak datang-datang. Tongkat yang kebetulan ada di tangannya terus dilempar ke bawah seraya berkata, "Allah dan Rasul tidak pernah memungkiri janji." Kemudian baginda berpaling, tiba-tiba didapati ada seekor anak anjing sedang melepak di bawah katilnya. Baginda berkata, "Hai Aisyah, bila masa anak anjing ini masuk ke rumah?" Aku menjawab, "Entahlah." Kemudian menyuruh anjing itu keluar. Sesudah anjing itu keluar, Jibril pun datang. Baginda terus bersabda, "Awak telah berjanji kepadaku dan aku pula tunggu-tunggu kedatangan awak, namun masih juga belum datang." Jibril kemudian menjawab, "Sebenarnya anjing itu telah menghalang aku dari masuki rumah ini. Sesungguhnya kami tidak akan masuki mana-mana rumah yang ada mempunyai anjing dan gambar." Ya, nampak tak? Jadi anjing adalah satu perkara yang besar masalahnya. Okey. Gambar dah patung dah selesai tadi Kak Sabah. Macam Kak Sabah misalnya nak letak sampel baju tu patung tu kan. Kalau boleh kepala tu. Tak ada. Mungkin ialah tutupkan plasterkan kepala tu kan. Ya. Ada kepala tapi setakat ni tak boleh. Pun tak boleh. Dia masalah kepalanya. Tak boleh. Tapi kalau bukan buang macam mana, janganlah marah. Rata kan? Nak letak tudung macam mana? Maksudnya dia padamkan muka dia tu je. Itulah padamkan mukanya. Macam mana itu pandai-pandai lah. Tak comel pula ya. Ya, bubur sarung tu lah. Tapi itulah. Okey. Okey, dalam kisah ni kita melihat ya, satu benda yang menarik ya dalam bab ini ialah apabila Rasulullah SAW berjanji dengan Jibril untuk bertemu, tapi Jibril tak datang-datang. Jadi Rasulullah pun tertanya-tanya. Lalu dia mengatakan Allah dan Rasul tidak pernah memungkiri janji. Ini memang tabiat para nabi, ya, memang tidak akan memungkiri janji, apatah lagi Allah yang Maha Agung, ya, dan Jibril petugas Allah ini pun tak memungkiri janji. Tiba-tiba dia tak turun pada masa yang ditetapkan. Namun kita sebagai seorang Islam, kita akan cuba buat yang terbaik. Kalau kita berjanji, kita akan cuba buat yang terbaik, ya. Kalau terlewat ataupun tersilap, maka minta maaf, itu je. Jadi di sini ada benda yang tak kena, kerana kita tak tahu, kadang-kadang ada benda yang tak kena apa yang berlaku, ya, apa pasal tak datang-datang, apa pinangan orang ni lambat sangat kan. Kita pun tertanya-tanya, anak aku dah tak sabar kan, ya, mungkin trafik jam ke,
hari raya Cina jam kat tengah bandar ke, kalau di Bali dekat Batu Cave, kita kena prasangka baik. Ya. Okey, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam campak tongkatnya, dan di sini maksud katil ni dia macam tempat duduk, bukan dalam katil dalam rumah. Ya. Agak-agak katil ke dalam rumah Rasulullah. Bukti? Sebab Aisyah pergi. Ayo, ahsanti. Ya, dia tidur kat bawah aja. Yang ada katil dalam rumah kita, kan? Tak apa. Tak apalah, apa. Amboi, takut nak jawab pula. Tak apa, tak jadi masalah, kan? Okey. Dunlop pillow, ya. Baring-baring tenggelam habis semua. Tak timbul-timbul dah. Okey, terlampau lembut sangat. Okey, baik. Jadi dia macam pangkin, orang kata pangkin, tempat duduk tu kan. Dia duduk itu. Lepas tu dia tengok ada anak anjing kat situ. Lalu Rasulullah keluarkan. Di sini hukum hakam, ya. Kalau kita saksikan dalam hadis ni, ya. Kerana kalau Aisyah meriwayat, dia takkan tinggal walaupun satu hadis perbuatan Rasulullah. Ulama akan mengeluarkan bab ini, Rasulullah tak sama tempat tu. Kan agak menarik, kan. Ya. Bahkan Rasulullah hanya halau anjing tu dan tunggu Jibril datang. Keluar je anjing tu, Jibril pun datang. Okey. Jadi itu kita tak nak bahaskan masalah fiqh, okey. Lalu Jibril mengatakan sebenarnya anjing itu telah menghalang aku dari memasuki rumah ini. Ya, malaikat tak masuk rumah yang ada anjing. Sesungguhnya kami tidak akan masuk mana-mana rumah yang ada mempunyai anjing dan gambar. Ya, subhanallah, sayang. Kerana bila malaikat masuk, itunya tanda rahmat. Syaitan masuk, tanda tak baik. Maksudnya dia akan mengacau. Itu pasal Allah ajar kita jangan bagi syaitan masuk, bagi malaikat masuk. Ya, bila masuk rumah baca bismillah, kan. Syaitan pun pening kepala duduk kat luar. Lepas tu kita letak pula gambar, malaikat pula tak masuk, kan. Sayang, jangan biarkan. Tak yang perlu anjing untuk jaga keselamatan tu. Kita nampak ada masalah. Kalau orang tu tidak memerlukan, maka dia gunakan juga, ada masalah. Tapi yang warid dalam hadis, anjing-anjing yang menjaga ternakan atau kebun ke, itu. Tapi kalau rumah, wallahu alam, saya tak Benda-benda macam macam kita buat hasil tanaman dulu. Yang tu tak apa, kebun-kebun getah apa semua. Saya tengok seorang yang keluar dalam surat khabar tu, jiran saya yang dekat Taman Melati. Jiran sebelah tu Cina. Anjing dia, subhanallah, takut kita tengok. Boleh ke, nampak macam nak lompat pagar tu, tinggi dia. Kita datang dekat, menyalak. Pencuri masuk senang je. Dia tak menyalak. 3 ekor anjing tak menyalak. Apa dia bagi pun tak tahu. Jadi kita nampak benda ni hanya ialah teknikal dia. Tapi kalau wallahu alam, kalau ianya mendatang mudarat dari sudut perkara-perkara tertentu, maka mungkin ada kelonggaran, wallahu alam. Tapi ada dalam hadis melarang juga membela anjing, dia akan menghilangkan pahala. Hidu dadah, itu kena, itu tak apa. Itu dibenarkan. Kenapa? Masalah menghidu ni anjing je pakar. Kita nak hidu memang tak jumpa. Sekadar nak hidu tempoyak ke, budu ke, okeylah, kan. Durian ke. Tapi kalau bak dadah memang anjing. Itu kena. Kita nampakkan bahkan kena sangat-sangat perlu ada. Kalau beli anjing di rumah, pahala kita hilang ke? Dikatakan 1 kirat. 1 kirat. Dan tahukah kamu 1 kirat sebanyak mana? Gunung Uhud. Amalan kita sehari pun belum tentu nak dapat. Bukan 1 kirat, 1 cupak pun entah ada entah tidak. Okey, baik. Semua binatang anjing tidak dibenarkan melihara kecuali anjing beruan dan anjing pengawal sahaja, tetapi dengan syarat tidak berwarna hitam, kerana Nabi telah bersabda, al-kalbul aswad asyaitan. Anjing berwarna hitam adalah syaitan, riwayat Muslim. Maksudnya sifat, bukan anjing tu syaitan, tetapi sifat hitam tu syaitan suka. Oleh kerana itu anjing hitam tidak digalakkan, ya. Bahkan pada satu ketika anjing Rasulullah pernah mengarahkan bunuh. Okey.
Saya teringat satu rencana seorang British ke orang Amerika yang duduk di Baghdad waktu peperangan di Fallujah apa semua kan. Dia lebih utama cerita buat anjing ni. Oh, kami selamatkan anjing apa semua. Kita tengok la ilaha illallah, anjing lebih besar daripada manusia di sana. Ya, bila dicerita tu sampai anjing tu ikut ke Fallujah yang jaraknya berapa puluh kilometer kan. Oh, dia suka sangat mencerita bab tu. Na'udzubillah. Ya, masyarakat barat dah bertukar cara pemikiran dia. Hatta dikatakan bahawa ada satu di mana ya, Perancis ke di mana, kilang aiskrim khas untuk anjing. Kilang aiskrim khas untuk anjing. Yang kita tengok anjing diberi insurans kan. Dan yang na'udzubillah nak kata bangang tak, tapi macam itulah lebih kurang. Seorang wanita telah mewasiatkan hartanya pada anjing. Bagusnya. Ya Allah. Ada dalam surat khabar apa? Ada ke wasiat pada anjing? Punya banyaknya kita kat sini. Bagilah kan, wasiatlah kat kita. Harta berjuta-juta kat anjing. Itulah manusia sampai tahap gila macam tu. Sampai anjing tu pun confuse. Aku ke bodoh, Tuhan aku yang bodoh kan? Okey, baik. Bahkan di sana telah ada suruhan agar membunuh anjing yang berwarna hitam itu sebagaimana sabda baginda sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kalian hapuskan binatang anjing yang hitam yang mempunyai dua tumpuk kerana sesungguhnya binatang itu adalah syaitan. Kenapa kita takut bahawa ada pengaruh-pengaruh yang tak baik pada anjing yang berbentuk begini? Cukup memadai orang dalam kisah-kisah apa ni ya, anjing-anjing yang gigit orang kan, yang gigit kanak-kanak sampai teruk ya. Kalau dah sampai tahap macam tu, agak-agak buat apa disimpan anjing tu ya, kena bunuh kerana dia memudaratkan. Tapi sayangnya masya-Allah ya, tak boleh bunuh benda manusia ya. Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim ada menyebut sebuah hadis Ibnu Umar bahawa beliau pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Katanya, adalah tidak harus seorang itu memiliki binatang anjing kecuali anjing buruan atau anjing pengawal. Kerana siapa yang memilikinya, nescaya pahalanya akan berkurang sebanyak 2 qirat sehari. 2 qirat, bukan 1 qirat. Tak mana saya baca 1 qirat tu ya. 2 qirat. 1 qirat menyamai saiz bukit Uhud, sebagaimana hadis menjelaskan kelebihan mengikuti jenazah ke perkuburan. Sila lihat riwayat ahli sunnah mengenai hadis ini. 1 qirat, dia daripada qirat ini yang dikatakan karat. Bukan karat ni, emas 1 karat, 2 karat. Oh, kak, cepat je karat makan kak. Itu tanda suka apa susu karat susu tu. Karat emas tu kan, emas 1 karat, 2 karat, dikatakan qirat ya. Sebab dia guna sebagai timbangan. Sebagai timbangan. Di Madinah. Bukan tertinggi sekali, tapi bukit itu terkenal dengan kan. Waktu kita pergi ke Makkah Syuhada kan, bas parking tu. Okey. Ni ada masjid kat sini. Okey. Panjang ni, lebih kurang 8 km. Okey. Okey, bas parking ni Jabal Rumat. Bas parking mana? Sini, ke sini. Sini. Okey. Okey, Jabal Rumat, tahu kan Jabal Rumat, tempat pemanah perang Uhud. Pernah pergi umrah? Tak pernah lagi. Okey. Okey, kalau orang berhenti kat sini, pertama sekali dia ke mana? Ya? Okey. Ini kubur para syuhada. Okey, biasanya orang akan berhenti ni gunung Uhud, ni gunung Uhud ni ni banjaran dia, gunung Uhud. Okey. Ni Jabal Rumat. Jabal Rumat, tempat pemanah-pemanah yang dikatakan Rumat ni pemanah di perang Uhud. Okey, dia duduk kat sinilah, tapi sekarang dah pendek dah. Okey. Jadi biasanya kalau orang datang ni turun daripada bas, dia akan pergi Ke depan-depan juga ada banyak orang jual. di sini ada orang jual. Dia pergi mana tu? Biasanya orang akan pergi jual. Pergi sini dulu. Ya, dia pergi sini. Yang ni nombor 2.
Satu nombor ni ha. Beli gambar lah. Dia beli kat sini, dia tengok dulu syoknya. Terlupa ajak makam syuhada. Ya. Seharusnya disunatkan kita datang ke makam syuhada dulu. Tak, dia pergi tengok. Di situ ada orang jual batu apa semua. Yang jual apa? Bunga Fatimah apa? Kembang Fatimah. Saya pun tak reti. Suatu saya kerja kat sana dulu kan, saya beli juga. Kita tak tahu, kita rebus kan. Kononnya untuk apa? Kuruskan badannya. Rupanya bunga Fatimah tu untuk orang beranak. Ya Allah. Sebaik tak beranak. Okey. Jadi ini dia Gunung Uhud. Inilah Gunung Uhud. Jadi ini makam syuhada dan ini Jabal Rumat. Okey. Ini banjaran dia. Ya Rasulullah kadang-kadang naik kat sini. Bayangkan kalau pahala banyak ni kan, habis macam tu je. Dua pula tu, ingat satu, dua. Yang terbesar dan terpanjang di Madinah. Ya, okey lah tu. Sekarang dia ada buat satu macam tanda besar map tunjuk apa kat mana lah. Oh ya. Itulah kita pergi lagi sekali. Lama dah tak pergi. Okey. Mana tadi? Dua cerita. Okey. Dua kirat. Okey. Jadi itu di antara kerugian kita lah. Gunung Uhud tu banyak tu ya. Kat sini dia kata menjelaskan kelebihan mengikuti jenazah perkuburan ke atau kan kita kalau solat jenazah dapat satu kirat. Ini mengikuti. Maksudnya apakah solat atau mengikut begitu kubur? Dua-dua sekali. Maka dia dapat 2 kirat. Kalau tidak 1 kiratnya. Yang hadis riwayat Ibnu Umar tahu di saat-saat dia akhir tua. Dia kata dari siapa riwayat ni, lalu diceritakan dari mana periwayat hadis ni, lalu Ibnu Umar mengatakan ruginya aku. Ya, pasal dia tak sampai hadis ni tu. Okey. Okey, nampak tak? Ke-10, memurnikan suasana rumah dengan memperbanyakkan solat-solat sunat di dalamnya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Ij'alu min salatikum fi buyutikum wa la tattakhidhuha qubura." Perbanyakkan solat-solat sunat di dalam rumah-rumah kalian dan jangan kalian jadikan rumah ini sebagai kawasan perkuburan. Apa maksudnya? Faham yang terbalik ialah kubur bukan tempat solat. Jadi kubur kosong senyap saja. Okey. Jadi jadikan solat-solat sunat kita di rumah. Ini terutamanya kaum lelaki lah. Ya, apabila kaum lelaki ini solat wajib dia di masjid dan solat sunat di rumah. Itu pilihan. Ya. Tapi kalau sebabkan solat sunat tu lewat, menyebabkan kita lewat masuk solat fardu, maka tak apa, tak jadi masalah. Tetapi diutamakan di rumah. Oleh kerana itu bila Rasulullah dikaitkan dengan solat dalam hadis di rumah, maka solat sunat. Ingat ya. Solat wajib dia semua di masjid. Sebagaimana yang sudah termaklum, kawasan perkuburan, rumah-rumah usang serta kawasan-kawasan runtuhan merupakan tempat tinggal syaitan. Jadi Nabi SAW seolah-olah menerangkan kepada kita bahawa perlu menjadikan rumah itu sebagai zon bebas dengan mengerjakan solat sunat agar syaitan akan tersisih dari masuk zon tersebut. Okey, sebagaimana yang sudah termaklum, dia kata kawasan perkuburan. Okey, saya betulkan, mungkin ini pandangan dia. Kenapa kita tidak melihat kawasan perkuburan itu kawasan syaitan? Ya, tetapi ianya kawasan yang lebih kita melihat kawasan muhasabah, yang mana Rasulullah kata, ya, datanglah kubur untuk mengingati kematian. Penting ya. Nampak tak? Ya. Wanita ada pilihan, walaupun hadis yang awal itu dilarang kan, az-zairat, yang mana dilarang kerana apa? Wanita-wanita datang ke kubur, mereka banyak apa, macam meratapi, ya, dia meratapi di kubur. Itu punca diharamkan. Lalu di akhir hadis yang berikutnya, maka dikata dibenarkan untuk mengingati mati. Ada syarat-syarat.
Okey. Pertama, kita melihat masalah kubur ini telah menjadi satu benda yang tak betul apabila orang menganggap di kubur ada hantu. Ini adalah satu fitnah yang besar. Ya. Orang menjadi takut nak pergi kubur disebabkan hantu. Orang tua tu okey lagi. Orang muda ni macam Mak Minah, Mak Meah tu dah okey lagi. Tapi dalam Mak Meah, Mak Minah pun serupa juga, pengecut Nabi. Kubur ialah tempat muhasabah diri, ya, duduk situ, ya. Ingat kematian. Berdoa kepada orang kubur. Itu pasal kalimah Assalamualaikum ahlad diyar. Kita bagi salam kepada orang kubur. Bukan Assalamualaikum ahli kubur macam salam rumah kita. Assalamualaikum Kak Zara. Ada ke macam itu, kan? Assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin wal muslimin wa inna insyaallah bikum lahikun. Tu kalimah tu. Dan sesungguhnya dengan izin Allah kami akan ikut kamu. Ramai orang yang tak faham makna tu, kan? Maksudnya dari situ datang subhanallah, kita akan berada bersama dalam kubur nanti. Okey? Jadi bila tak tahu. Oleh kerana tu kita ni adalah orang yang berada di perhentian RNR yang Rasulullah kata kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil. Okey, RNR. Okey, diibaratkan dalam hadis sebatang pokok di tengah padang pasir. Kita nak pergi ke satu perjalanan yang ditetapkan. Okey, kita singgah RNR. Agak-agak berapa lama kita singgah? Seumur hidup ke? Tak, sekejap, kan? Begitu juga di dunia ni, kita baru je berangkat daripada alam roh menuju ke dunia sekarang, RNR dunia, dan kita akan berangkat terus satu jalan untuk sampai destinasi. Berapa lama kita kat dunia? Wallahu alam. Umur kita tak tahu. Tapi dalam hadis Rasulullah mengatakan dalam ayat Quran, kita duduk asyiyatan aw duhaha, di antara waktu petang tu nak menunggu maghrib ataupun waktu subuh nak menunggu ke duha. Berapa panjang? Walaupun umur kita 100 tahun tapi nilainya pendek. Jadi begitulah kedudukannya, pendek je kita hidup di dunia. Itu pun masya-Allah kita nak kumpul segala-galanya. Ya, akhirnya habis masa kita akan berangkat. Habis kita kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabil, kata 'abirus sabil kata Rasulullah. Begitu juga kalau ikut umur kita, kan? Kita ambillah umur Rasulullah 63 tahun. Tahun apa? Hijrah. Kalau tahun hijrah, tahun manusia Masihi 60 lebih kurang. Ataupun 59 macam tu, ha. Ya, 60 tu dah kira 63 hijrah. Okey. Hidup kita ni macam ni, ha. Okey. Ni Ipoh. Oh, orang Perak kena sebut Ipoh je. Okay. Daripada TTDI KL sampai ke Ipoh dalam 200 berapa ya? 200 plus lah. Okey, 240 kan begitu. Okey. Kita jalan. Ini RNR Tapah. Okey. Baik, ini lain. Okey. Kita jalan, umur kita start daripada 1 second lahir tu, kan, sampai 1 tahun, 2 tahun, sampai 10, 20, 30, 40, 50, ambillah 63. Okey. Kita jalan, ni ajal. Ipoh ni ajal kita, misalan. Okey? Jalan. Ajal bergerak tak? Ajal bergerak tak? Ajal tak bergerak, umur bergerak. Ini umur kita berjalan. Gerak tak umur? Ajal bergerak? Macam itulah. Terus 30 tahun dah lepas. Siapa paling muda ini? Kak Zarina berapa? Okey. Okey, tengok ya, kalau dah sampai umur kita 30 tahun, berarti kalau nak sampai umur Rasulullah 33 tahun tinggal. Okey, perjalanan kita dah sampai misalan 170 km. Belum lagi. 150 km. Nak sampai ke Ipoh tinggal lagi 50 km. Ajal tak bergerak, Ipoh tak bergerak, kita terus bergerak. Itu pasal satu hari pada kita berharga sangat-sangat sebenarnya. 1 minit berharga. Kalau
kita doa minta panjang. Okey, kita doa. Ya Allah, ya Tuhanku. Ya Allah, ya Tuhanku, umurku dah 100, panjangkanlah umurku. Macam tu. Agak-agak kita lah kan. Ada larangan dalam hadis melarang kita minta umur panjang. Pasal ajak umur, dia takkan panjang. Umur takkan panjang. Yang mana Allah tetapkan, tetapkan. Dia takkan berubah. Tetapi yang menyebabkan berubah itu berkat umur. Kita rasa panjang sangat. Itu ada. Dan Rasulullah kata, siapa yang nak dipanjangkan umur ialah apa dia? Perhubungkan silaturahim. Maksud di situ diberkatkan umur. Dia bukan dipanjang. Kalau macam itu sampai 100, ya Allah panjang umur 100 lagi, panjang umur 100 lagi. Sudahnya tinggal angka dah. Lesung pipit dah jadi lesung batu dah kan. Okey? Jadi akhirnya kita berjalan terus berjalan sampai masa yang ditetapkan Allah, wallahu alam. Ya, kita tak tahu kita di mana. Ya, kita akan tinggal. Okey, kita ceklah umur kita. Sorry. Tua dah. Ya. Jadi umur kita kan, kita bayangkan kalau kita dah 40, 50 kan. 50 tinggal 13 tahun. Subhanallah, 13 tahun pejam celik kecil, kejap je. Ya. Itu belum lagi 52 tahun. Dekat Zainal apa? Dari tadi takut sweet 17. Ya. Kita bukan nak menakutkan, tapi itulah hakikat kehidupan dunia, ya, kehidupan dunia. Rasanya kalau macam saya ni, walaupun dah begini, teringat lagi ya, waktu SPM dengan kawan-kawan lama, baru je rasa tinggal. Tapi sebenarnya dah lama dah tinggal, ya. Ya, macam Kak Fazlin ingat lagi waktu kita kerja kan, kan, kejap je. Maknanya masa tu seronok lah. Yalah, tapi itulah. Subhanallah ya. Menakutkan, dalam bab ini menakutkan. Tak apalah, itu dinamakan manusia kan. Keperluan kita nak beli apa, tapi yang penting apa-apa pun istighfar tu ada kan. Janganlah kata lepas ni tak nak pergi wan utama, nak beli barang pun tak nak. Itu dah jadi ini. Itu yang Abu Bakar kata telah munafik Abu Bakar. Ya, Hanzalah pun begitu mengatakan. Kenapa? Sebab bila duduk dengan Rasulullah, ingatkan syurga, ingatkan neraka kan. Tetapi bila keluar, bertemu dengan anak bini, lupa tu. Itulah manusia kan. Macam datang kelas Mana nak pergi depan ni? Lepas je kelas jom. Jadi belaka semua. Tak apa, insya-Allah ya. Apa yang penting kita ambilkan apa tazkirah ni sebagai peringatan. Okey, Imam An-Nawawi rahimahullah pernah berkata, jagalah solat-solat sunat di dalam rumah itu agar segala perasaan riak dan takabur akan beransur-ansur jauh dan lenyap. Semoga turun di dalamnya para malaikat keberkatan rahmat di samping dapat menghalau makhluk syaitan. Itu dia ya. Solat. Yalah, solat di rumah nak tunjuk kat siapa kan? Nak riak kat siapa? Maka oleh kerana tu hikmah solat sunat tu kat rumah amat penting. Di dalam satu hadis yang lain ada menyebut bahawa Rasulullah pernah bersabda, solatlah kalian di dalam rumah kerana sebaik-baik solat seorang itu adalah dikerjakan di dalam rumahnya melainkan solat-solat fardu sahaja. Riwayat An-Nasa'i, sanadnya disahkan baik oleh Munziri. Okey, jadi begitulah solat sunat. Abu Musa Asy'ari meriwayatkan bahawa Rasulullah bersabda, artinya perumpamaan rumah yang ada di dalamnya orang yang mengingati Allah dengan rumah yang tidak ada di dalamnya orang mengingati Allah adalah seperti orang hidup dan mati. Ya, orang yang hidup sentiasa mengingati Allah dan orang yang mati tak ingat. Maksudnya macam kubur lah. Jadi itu dah di antara perkara yang kita lihat, terutamanya masalah kubur, ya kena ziarah lah. Tapi masalahnya orang ziarah di hari raya je.
Dah lah hari raya satu bab, pergi ziarah tu pakai Masya Allah, tabarakallah. Pergi kubur, kasut tumit tinggi dengan lipstiknya, dengan apa ke lagi ya. Sudahnya Pak Mat yang dah duduk atas kubur tu mula-mula nak baca doa. Sedih ya Allah kan. Tiba-tiba tengok Allah comel pula dia, ya Allah kan. Dia jadi macam tu. Lain. Memang saya subhanallah ya, maksudnya bukan saya kan. Tapi nak menceritakan begitu kedudukan bila orang balik kampung beraya, waktu tu pergi kubur dalam keadaan macam tu. Ya, sedih mata tu duk tengok lahai siapalah lepas ni kan. Ini masalah yang perlu kita telitilah, adab-adab ke kubur. Ya. Dan paling saya tak suka itulah ada yang mengatakan adanya hantu dalam bab ini. Memang jahat. Bayangkan ya, kalau kita nak tahu kekuatan iman kita macam mana ya. Pum, lampu padam. Terkejut. Cuba sebut Allah, takut tak? Cuba sebut hantu. Tengoklah. Nampak tak kesan daripada takut kita tu salah. Takut hantu lebih takut daripada Allah. Sebenarnya itulah hakikat dia. Syirik. Boleh jatuh syirik. Bila tergelap sikit mula tegak bulu rumah. Silap. Ya. Pasal minda kita dah ditekan. Apa dia? Memang saya pun dulu sebelum pergi ke Pakistan dulu macam tu tak. Ya, takutnya dalam minda tu, terutamanya waktu kecil itu. Saya duduk tepi Sungai Perak kan. Maksudnya dalam jarak dalam 300 meter tu, 400 meter, 300 lah. Mak saya kata pergi ke sungai. Pasal kecil-kecil tu memang ikut mak pergi ke sungai. Tapi nak pergi ke sungai tu hutan. Saya tak takut binatang, tapi saya takut hantu. Nak lalu tu dah terbayang hantu tu terbang atas pokok ni kan. Macam mana tu kan. Berlaku kematian kat kampung tu malam pula tu. Saya ada kat rumah orang tu. Nak balik tak berani. Ya Allah, kenapa tak balik lagi? Orang tak ada apa mula-mula. Dah tengok orang makin lama sikit, kenapa tak balik lagi? Takut hantu. Orang tu hantar sampai ke rumah. Nampak tu. Tapi alhamdulillah bila belajar Quran Sunnah dia hilang benda ni. Anak saya duduk di Pakistan dulu, kecil tu. Umaymah tu setahun lebih kan. Alhamdulillah di sana orang tak takut hantu-hantu ni, tak ada. Yang takut pistol. Tengah-tengah makan tu pum kena tembak. Oi, kelang kabut kita kan. Tengah-tengah jalan pum tembak. Orang pun lari. Lepas tu 5 minit kumpul balik, biasa balik. Jadi dah biasa macam tu, jadi tak takut pula. Kan? Jadi balik ke Malaysia, budak kecil dalam umur setahun 8 bulan macam tu baru nak belajar bercakap. Ya? Kita tak pernah ajar bab hantu. Tiba-tiba baru balik sebulan dia lari. Umaymah kenapa ni? Atu. La ilaha illallah dalam hati. Siapa pula lah ajar anak aku ni takut hantu kan. Macam tu sekali kita. Jadi ini di antara fitnah besar ya. Saya katakan masalah hantu ini adalah fitnah besar. Kena pula ditayangkan dalam TV ya. Betapa besarnya orang yang buat filem hantu ni syirik dia pada Allah kalau dia tak bertaubat. Wallahu a'lam bissawab. Ada apa